من دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat bersama-sama meneruskan pengajian kita, dan insya-Allah kita akan ulang kaji balik mengenai solat, insya-Allah. Sebelum kita mulakan majlis kita, mari sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah pada malam ni kita akan masuk bab syarat wajib solat. Okey, syarat wajib solat ni ada 6 perkara. Ni ulang kaji ya. Semua kita dah tahu ni. Tanya Abang Jena pun confirm dia beritahu. Dapat lah. Okey. Ada 6 perkara syarat wajib. Dia berbeza dengan syarat sah solat. Berbeza dengan rukun solat. Berbeza dengan syarat wajib solat. Berbeza. Jangan kita sama je ustaz, syarat wajib dengan syarat sah berbeza. Hari ni, malam ni kita akan belajar mengenai syarat wajib solat. Okey. Yang pertama, apa wajib bagi kita untuk melakukan solat ni? Apa benda yang wajib ada pada kita? Wuduk. Salah satu betul, hampir-hampir tepat dah tu. Ilmu. Yang tu wajib lah. Tapi tidak termasuk daripada wajib solat. Okey. Syarat dan rukun ni berbeza. Rukun ni benda yang dalam solat tu. Contohnya takbir. Bila kita takbir ketika kita solat, dalam solat, tu adalah dipanggil sebagai rukun. Kalau syarat ni di luar waktu solat, sebelum kita lakukan solat kena cukup dulu. Kena cukup syarat dulu. Jadi wajib kena ada syarat-syarat ni. Itu maksud rukun dan maksud syarat. Syarat di luar waktu solat dan rukun solat tu di dalam solat tu sendiri. Contohnya takbir, rokok, sujud, semua tu di dalam rukun solat. Sebab benda yang di dalam solat. Di luar solat tu dipanggil syarat. Okay. Syarat pun terbahagi pada 2, syarat sah dan syarat wajib. Okey. Yang pertama, syarat wajib sembahyang itu adalah Islam. Kalau orang bukan Islam sembahyang sah tak? Confirm lah tak sah. Sah lah bagi sembahyang dia lah. Kalau sembahyang kita tak boleh. Orang Cina sembah Tok Pekon sembahyang dia lah, sah lah. Tapi sembahyang kita tak sah. Syarat pertama, syarat wajib solat ni mesti orang tu kena Islam dulu. Kalau tak Islam datang masjid, walaupun dia cukup rukun semua, syarat cukup, tapi belum lagi Islam, tidak sah. Tu syarat pertama. Solat hanya wajib bagi orang-orang Islam sahaja. Walau bagaimanapun kita wajib untuk dakwah orang masuk Islam. Wajib dakwah. Kemudian selepas saja dia memeluk Islam, barulah solat dia tu sah. Jika memeluk agama Islam, maka tidak wajib dan sunat atasnya untuk mengqadha solat sebelum ia menjadi Muslim. Orang bukan Islam, umur 40 tahun baru dia masuk Islam. Orang kafir. Tak kira lah Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke. Selama 40 tahun tu, dia bukan Islam. Masuk saja umur 40, baru dia memeluk Islam dengan ucap kalimah syahadah. Maka seluruh sembahyang dia itu tak perlu dia qadha. Tak perlu qadha sembahyang. Dibagi makan free oleh Allah Ta'ala. Tu bukan orang bukan Islam yang masuk Islam. Tetapi sunat kalau dia nak qadha tu, sunat lah. Bermula daripada umur dia balik. Kalau tak qadha, tidak ada masalah. Sebab tak wajib bagi dia qadha. Sebab dia hukum bagi orang bukan Islam, tidak wajib qadha selepas dia memeluk Islam. Qadha apa? Qadha solat, qadha puasa dan qadha perkara-perkara yang telah lampau. Okey, tak wajib. Kalau diqadanya maka itu adalah haram dan qada itu tidak sah. Okey.
Kalau dia qada pun tak ada apa. Tak ada apa. Ha? Melainkan orang itu adalah orang yang murtad. Murtad. Umur 30 dia murtad, masuk Kristian ke, jadi ateis ke, ataupun dia tak percaya pada agama ke, masuk agama ayah peng ke, contoh. Ataupun jadi pengikut Rasul Kahar ke, ataupun Tuhan Harum ke. Tahu Tuhan Harum? Pernah kecoh negara kita, Tuhan Harum. Orang Kelantan tu, kampung saya. Dia mengaku dia Tuhan, dah meninggal dah dia. Dah meninggal dah. Ada pengikut tu, ramai pula. Mengakuan dia tu Tuhan. Yang ikut dia tu cerdik betul lah. Boleh percaya Tuhan Harun tu Tuhan. Begitu juga Rasul Kahar. Rasul Kahar, pernah dengar ajaran Rasul Kahar? Masuk dalam mahkamah dia. Masuk dalam mahkamah, pengikut dia begitu taksub. Sehingga kan wartawan tanya, kenapa kamu ikut Rasul Kahar ni? Kamu anggap dia sebagai Rasul. Dia bukan Rasul pun, belajar agama pun tak. Kamu siapa nak bagi pandangan macam ni? Itu Rasul. Kami ni dah dijamin syurga. Ada perempuan tu, kalau tengok video dalam YouTube tu, kami ni Rasul dah jamin kami ni masuk syurga. Aduh. Perempuan pengikut Rasul Kahar. Last sekali apabila ditekan-tekan dia masuk dalam mahkamah, dia pun letak jawatan sebagai Rasul. Rasul pun letak jawatan. Ada juga. Dalam YouTube ada. Boleh cek nanti Rasul Kahar. Dia letak dengan ini saya berisytiharkan meletak jawatan sebagai Rasul Melayu. Hebat betul. Baca Al-Quran pun tunggal-langgan nak jadi Rasul. Tapi ada pengikut tu, kita pelik tu. Ada pengikut dia. Ramai pula. Siap taksub lagi. Maka orang ini dipanggil sebagai murtad. Dia Islam asalnya, tetapi dia telah kembali kepada ajaran sesat yang menyebabkan menyimpannya akidah dia. Maka dia telah murtad. Maka waktu ni dia pun taubat balik, masuk Islam balik. Dia murtad selama 5 tahun. Dalam keadaan dia ni mengikut ajaran sesat, masuk ajaran ayah peng ke, Rasul Kahar ke, Tuhan Arun ke. 5 tahun dia jadi follower. Last sekali alhamdulillah Allah Taala kembalikan hidayah pada jiwa dan hati dia, maka dia masuk Islam balik. Maka 5 tahun tu wajib dia kena qada balik solat dia, dan wajib kena qada balik puasa dia. Sebab apa? Sebab dia dah Islam, cuma dia murtad balik, maka wajib kena qada balik. Berbeza dengan orang yang asalnya bukan Islam, kafir. Daripada kecil lagi dia ni bukan Islam, Bidayuh ke, Cina ke, Melayu ke. Melayu pun ada bukan Islam sekarang ni. Murtad apa? Mak bapak murtad, anak tu jadi bukan Islam lah, etis dan sebagainya. Maka last kali Tuhan dia dapat hidayat umur 40, 50 ataupun 60 tahun baru dapat hidayat. Maka waktu ni dia pun ucap kalimah syahadah, dan dia tak perlu untuk qada solat dia, puasa dia dan segala ibadat yang lain. Tak perlu. Lepas tu macam mana puasa dan qada puasa solat dia? Maka solat dia tu dibagi gratis oleh Allah Taala pahala. Free sahaja. Tu nak bagi tahu Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Taala-nya. Okey. Kalau dia qada juga, maka tak sahlah dia qada juga. Jadi hukumnya haram. Orang bukan Islam nak qada solat dia yang lepas. Dia dah masuk Islam, tak sah. Sebab tak perlu qada. Tak payahlah. Tak payah rajin. Buat solat sunat saja kalau kita rajin sangat. Yang kedua, balik. Pertama, syarat wajib solat Islam. Yang kedua, balik. Balik ni umur berapa kalau lelaki bang? Biasa. Darjah 6 lah. Kalau budak sekarang darjah 5 pun dah ada dah balik. Sebab pengaruh biologi. Betul. Mandi bogel umur 40 masih ada mandi bogel. Tapi dalam bilik lah. Betul. Jadi yang balik tu biasanya perempuan cepat balik. Lelaki ni biasa naik for 1 for 2 baru balik. Kebiasaan lah. Kebiasaan. Tanda-tanda lelaki balik ni keluar air mani dengan cara mimpi. Bermimpi keluar air mani. Kalaulah dia ni dah keluar air mani pada umur 7 tahun, dah balik belum?
Belum. Sebab tidak normal. Tak normal. Dia dalam keadaan mimpi. Kemudian tumbuh banyak-banyak bulu. Tu tanda-tanda balik lah. Bulu ketiak, bulu ari-ari, misai, janggut. Orang tanya, kau dah balik? Tak balik lagi. Janggut macam ni lah. Confirm ada something wrong ni. Mental. Sebab apa? Tanda balik itu adalah bagi lelaki mimpi. Bagi perempuan, datan kotor ataupun datan haid, uzur, period, maka dia dianggap sebagai balik. Sekarang ni budak cepat balik. Yang perempuan. Mungkin faktor biologi ke faktor tak tahulah. Faktor media ke apa semua, cepat balik. Kadang-kadang almost 7 tahun, 8, darjah 6, darjah 5 pun dah ada balik. Macam dah jadi macam badan macam mak orang dah. Darjah 6, darjah 5. Cepat sangat balik. Kata ahli tabib, siapa yang cepat balik, dia akan cepat menopause. Menopause ni habis haid, pandai. Ada dah sains, mesti ya. Kata ahli tabib, siapa yang cepat balik, maka lambat dia menopause, habis haid, putus haid. Ataupun menopause ni bahasa Inggeris. Kalau bahasa Kelantan kata menepuh. Menepuh sini dah. Menepuh dah. IQ rendah. Okey. Masalah IQ yang kedua, masalah tak matang, tak mature. Umur dah balik, maka dia dianggap juga sebagai balik. Budak-budak sekarang susahlah nak ada yang betul-betul matang. Sebab disibukkan dengan main game, dengan berkawan, dengan media sosial. Jadi pemikiran dia tu kurang matang. Tu faktor yang paling penting, pendidikan awal di rumah ibu bapa. Macam mana nak atur hidup dalam bergaul dengan orang ramai, macam mana. Lepas tu dalam mengurus hidup, kadang-kadang umur 18, 17 pun masih tak pandai lagi nak basuh kain baju sendiri. Sebab apa? Faktor kematangan tu tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebab tidak ada didikan daripada rumah. Mak bapak memanjakan sangat. Tak apalah, dah ibu tak bekerja ataupun bapak tak bekerja, atau bapak ni banyak masa, spend masa dengan anak-anak, takut anak-anak ni tak pandai nak basuh baju semua sekali, dia basuh baju anak tu sampai umur 17, 18. Sehingga keluar dalam anak pun dia basuh lagi. Tanda sayang. Tapi benda tu tak memberi pendidikan yang positif pada kematangan anak kita. Sepatutnya tahun 5, tahun 6 tu dah ajar dah dia basuh kasut sendiri. Dah ajar. Tengok kita orang tua-tua dulu macam mana. Tahun 5, tahun 6 ni dah bekerja dah. Pergi cari duit, pandai cari duit dah. Budak sekarang tahun 6, mana ada pandai cari duit. Menghabiskan duit je. Bapak, apa dia? Ni ya. Bapak ni duit. Jadi maksudnya, walaupun dalam keadaan pemikiran dia tidak matang, hakikatnya segi biologinya dia sudah dianggap sebagai balik. Balik. Ini ciri-ciri kematangan ni. Terima kasih. Jadi budak ni susah nak balik. Zaman sekarang kita tak ada dulu. Zaman-zaman Abang Zainal, Abang Karim dulu, zaman-zaman Azli pun budak-budak dah matang dah. Cara bergaul, cara bercakap, cara hormat orang tua, kita diajar oleh orang tua. Walaupun mak bapak kita tak masuk universiti, mak bapak kita bukan lulusan kolej, tak ada. Belajar nak kenal ABC pun tak tahu. Alih bata lagi jauh. Tapi cara dia didik kita, walaupun kita tak ada siapa masuk universiti, tapi cara adab pergaulan kita dengan orang tua, dengan masyarakat, cara nak manage hidup kita ni, dia diajar. Kalau tak apa ni, tak ikut, mengepak, dia marah. Kita ni tak boleh marah sekarang anak kita. Tak dapat. Marah sikit, lagi pada rumah, pergi rumah kawan, tidur rumah kawan 2-3 hari. Lepas tu mak kawan dia pula support pula. Dia beritahu, bapak saya ni jahat,
nasihat lah, bapak saya jahit betul, mak saya selalu mengepak yang oh macam tu ke mak kamu? Tak apa dah, kamu tinggal kat sini, support pula. Ibu bapa sekarang, ibu bapa kawan dia support pula. Tak apalah, tinggal kat sini dengan makcik je lah. Tak apa, tidur sini 2-3 hari tak apa. Merajuk dengan kita sebab kita marah dia. Tengok. Budak-budak sekarang. Teruk. Bukan kat sini. No. Sama. 2 kali 5. Jadi maksudnya itulah, tidak ada kematangan. Itu penting pendidikan awal. Kalau anak-anak kita, kalau kita didik dengan urus diri sendiri, basuh baju sendiri, dah pandai bekerja, masuk tingkatan 3, tingkatan 4 itu dah pandai bisnes apa semua, alhamdulillah. Itulah dipanggil universiti kehidupan. Yang tak diajar di sekolah, tak diajar di kolej, tidak diajar di UiTM, tidak diajar di Unimas. Tapi soft skill itu diajar oleh ibu bapa, orang tua. Kita tak perlu masuk universiti untuk ajar benda tu. Tak perlu. Nak suruh anak kita basuh baju, tak perlu kita masuk universiti. Tak payah. Suruh atur bilik tidur selepas bangun tidur, tak payah. Tapi sekarang ni kurang matanglah budak-budak. Sebab asasnya didikan awal daripada rumah. Kita serah semua segala pada cikgu. Cikgu berapa jam je didik anak kita. Berapa jam je. Tu pun macam-macam perangai cikgu. Cikgu macam-macam perangai. Bukan semua perangai yang kita expect sama cikgu. Ada. Cikgu A lain, cikgu B lain, cikgu A ni baik. Cikgu C ni mungkin mulut dia menyumpah-nyumpah apa. Macam-macam lah. Manusia. Jadi kita kena betul-betul ada asas dalam pendidikan anak-anak kita. Pertama, balik. Yang satu, Islam. Yang kedua, balik. Dah balik ke tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Balik apabila cukup umur 15 tahun. Walaupun tak keluar mani lagi, 15 tahun dah kira balik. Lelaki. Ataupun perempuan ataupun khunsa. Tahu khunsa? Ya. Buat-buat tak tahu. Khunsa ini ada dua. Khunsa yang muskil dan ghairul muskil. Khunsa yang muskil ni yang bermasalah. Sebab apa? Dia ada 2 alat kelamin. Dan 2 alat kelamin itu berfungsi, sama-sama berfungsi, sama-sama besar. Ke arah keperempuanan pun ada, ke arah kelelakian pun ada. Jadi dipanggil muskil. Ini dipanggil khunsa muskil. Kalau khunsa ghairul muskil, yang tidak muskil tu tidak masalah. Dia akan besar salah satu daripada alat kelamin, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau perempuan tu dia normal seperti perempuan biasa. Lelaki kecil je. Itu dipanggil khunsa ghairul muskil. Jadi macam mana dia? Dia kena jadi perempuan. Sebab dia ke arah alat kelaminnya besar ke arah perempuan. Condong pada perempuan. Kalau alat kelamin yang ke arah lelaki, walaupun dia ada juga yang perempuan tu, maka dia kena jadi lelaki lah. Yang tu yang tidak muskil. Yang muskil ni sama-sama besar. Macam mana solution dia? Dia boleh pilih nak jadi lelaki ke ataupun nak jadi perempuan. Tu khunsa. Ada 2 jenis. Kalau yang buat operate itu berbeza. Itu bukan khunsa. Dah confirm Adam batannya pergi tebang. Yang tu bukan khunsa. Yang tu nyah. Yang tu maknyah ke ataupun bahasa-bahasa kan. Tak tahulah dia tu macam mana. Ada. Wallahu a'lam. Tahu dia. Aduh. Okey. Tidak wajib solat sebelum balik. Bila seorang budak menjadi balik, tidak wajib atasnya mengqadhakan solatnya semasa ia belum balik. Budak-budak yang belum balik lagi, maka dia tidak wajib untuk solat. Dan juga tak wajib dia qadha solat. Lepas saja dia balik, dia nak qadha balik. Kenapa kau qadha solat? Dulu waktu aku tahun 5, tahun 3 tak solat, maka tak wajib dia untuk qadha solat. Kalau dia qadha juga tidak sah. Macam tadi juga. Tidak sah. Kalau dia solat, dia ni dah betul lah. Biasa budak tahun 4, umur 10 tahun. Dia tak balik lagi tapi dipanggil sebagai mumayyiz. Budak yang mumayyiz, yang sudah mampu untuk beza baik dan buruk, kotor dan bersih.
Dia solat, bacaannya betul, rukun qauli betul, rukun fi'li betul, rukun qalbi betul, badan bersih, wuduk pun cantik, semua tepat. Maka sedangkan dia tak wajib lagi solat. Pahala dia macam mana? Tetap dapat pahala pada siapa? Pada orang yang mengajarnya solat. Kalau ibu bapa yang ajar dia solat, dapat pada ibu bapa. Kalau cikgu di sekolah yang ajar dia solat, dapat pada cikgu di sekolah. Rugi mak bapak dia. Rugi. At least kita kena ajar Al-Fatihah. Jangan sampai ustaz di sekolah ajar. Ataupun ucap kalimah syahadah. Kalimah syahadah dan Al-Fatihah sebelum masuk sekolah rendah, jangan bagi dan benarkan cikgu ataupun ustaz ajar. Biar kita ajar dulu. Dia pandai Al-Fatihah tu disebabkan kita ajar. Bimbang-bimbang dia belajar dengan ustaz, dia sembahyang sampailah dia meninggal dunia, pahala Al-Fatihah yang dia baca daripada awal kehidupan sampai dia mati dapat pada ustaz yang dia ajar tu. Rugi mak bapak dia. Aduh. Rugi apa? Kita beli beras dah berapa tang dah nak jamu anak kita sampai umur 20 tahun, 30 tahun. Bayangkan. Air dah berapa geleng dah habis. Pergi situ sini, lelah kita hantar anak sekolah. Dah sekali pahala kita besarkan anak tu dapat kat ustaz dengan ustazah. Oi rugi. At least Al-Fatihah. Sebab itu adalah benda yang dibaca selalu dalam kehidupan. Dalam solat, dalam doa dan sebagainya. Ajar anak kita. Dengar tu, siapa tu? Tak kahwin lagi tu. Aduh, kahwin-kahwin lah. Memilih. Masya Allah. Rugi. Orang lain solat dapat 70 kali ganda, dia dapat 1. Aduh. Okey, tidak wajib. Pahala tadi dapat kepada mak bapak dia ataupun orang yang mengajar dia. Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan orang yang menjaganya atau muallim, yakni orang alim, ustaz, ustazah, melatih orang budak-budak yang memayis untuk mendirikan solat 5 waktu setiap hari supaya bila dia balik dia terus dapat menunaikan solat dengan betul. Sunat kita awal-awal lagi ajar dia. Sebab tu Nabi SAW kata, ajari wa'mur auladakum bis solah. Suruhlah anak kamu untuk mengerjakan solat ketika umur 7 tahun, tahun 1. Fadribu, kata Nabi, pukullah dia dengan rotan ke, tapi jangan sampai mencederakan. Tarik telinga ke apa sikit, jangan kuat. Ketika umur 10 tahun. Kalau 10 tahun tak nak sembahyang lagi, maka bolehlah kita cubit sikit. Jangan pukul di muka, jangan sepak. Oh kau ni aku ikut sunnah Nabi, pang sepak anak, jangan. Itu zalim. Kita pukul tu degil. Tak apa, kita suruh jelah. Dia tak nak terima tak apa. Yang penting kita suruh. Sebab ikut arahan Nabi. Dia semayang tak semayang itu nombor 2. Yang penting kita suruh. Kita dah madah dah. Dah madah dah, dia supaya solat. Dia si mau solat, it's up to you lah. Macam mana? Dah solat, dah pukul, dah cubit telinga, dah tarik telinga, masih degil lagi. Budak-budak biasalah. Macam bapak dia juga. Gurau ya. Aduh. Jadi yang penting kita dah suruh. Tak nak buat tak masalah. Yang penting suruh pukul, ingat jangan kita salah. Jangan sampai kita rotan teruk, jangan sampai berbekas tak. Itu bukan cara Nabi. Budak sekolah pun macam tu juga. Kita pukul budak-budak ke, kalau cikgu lah, jangan sampai berbekas. Pukul litakdib, untuk mendidik, bukan untuk emosi, bukan untuk menyakitkan. Untuk pukul. Macam juga bini kita, dalam Al-Quran bagi tahu kalau bini kita nusyus ataupun engkar arahan kita, yang kita suruh tu benda baik, tapi dia tak nak dengar. Janganlah cukup-cukuplah pergi shopping tu, dah habis dah duit ni. Asyik habis duit lah. Dia tak nak dengar. Benda baik kita suruh tu, membazir. Pertama sekali nasihat. Okey, Nabi kata suruh nasihat. Tak nak dengar juga. Lepas nasihat tu, apa dia? Asingkan tempat tidur. Jangan tidur merajuk. Bawa merajuk dah sikit-sikit.
Tak nak dengar juga, baru pukul. Pukul tu sebahagian ulama kata cara pukul bini. Ingat cara pukul bini bukan ustaz ajar ni. Ni cara ulama ajar. Ambil kain apa ni, kain tuala. Kain tuala yang kecil. Kain tuala apa panggil buat perah santan tu? Warna putih. Putih tu. Buat yang depan tu buat macam bulat sikit. Ambil bulat tu, ambil pan macam tu je. Macam tu je caranya. Tapi agak kalau macam tu dia dengar tak? Buat macam tu dengar tak? Tapi begitulah ajarannya. Sebenarnya perempuan ni, lelaki tak pernah pukul dia. Tetapi kalau dia pukul walaupun benda macam tu, dia terkesan pada hati dia. Aduh, laki aku pukul aku. Tak pernah sejarah perkahwinan 5-6 tahun ni dia pukul aku. Hari ni pukul. Walaupun benda tu sikit tak menyakitkan pun. Tapi ada pukulan dengan riak muka yang marah, pukul pam, sikit je. Dia akan terasa masuk, tertusuk di hati. Cari bini lain. Tapi biasanya orang perempuan ni padahkan bulut pun dah dia faham dah. Tak perlu kita nak pukul sebenarnya. Sebab dia pun dah dewasa, dah tahu dah apa yang kita suka, benda yang boleh, yang tak boleh, do and don't, kita dah tahu. Jadi macam tu lah. Tak payah kita nak pukul sangat. Tapi orang sekarang tak boleh, jenisnya palau-palau balik rumah, susah. Jadi itu mencederakan, bahaya. Dia boleh report polis. Kita kena tangkap, kan kesesaan kita, masuk jail kita. Walaupun bini kita sendiri. Tapi perempuan ni bagus, laki pukul macam mana pun tak report polis. Sabar, bagus. Untung ada isteri macam tu. Tapi dia lah menyesal dapat suami macam tu. Kita untung dapat dia sebagai bini. Kita yang garang, yang jahat ni, yang suka pukul ni, dia pula menyesal suamikan kita. Perempuan macam ni kena banyak berdoa supaya Tuhan ubah hati suami dia. Okey. Menjadi tanggungjawab untuk kita melatih budak-budak belum mumayyiz untuk mendirikan solat 5 waktu. Kalau diperlukan wang, duit untuk pelajarannya, maka ibu bapa atau baitul mal atau orang-orang Islam yang kaya wajib menyediakan wang pembelanjaannya jika tidak ada wang daripada hartanya. Untuk ajar budak-budak ni cara nak solat, tapi tak ada duit. Nak beli baju kafar pun tak dapat, nak beli baju untuk madrasah tak dapat. Sedangkan dia wajib dia ajar sembahyang. Maka waktu ni ibu bapa wajib keluarkan duit untuk tanggung anak dia belajar agama, belajar bab sembahyang, bab puasa dan sebagainya. Kalau mak bapak dia pemiskin, tak ada duit juga, maka pihak Baitul Mal wajib bantu. Pihak pemerintah Islam, Baitul Mal lah, duit zakat. Baitul Mal pun tak ada duit juga, maka wajib orang kaya-kaya di kampung Bau ni kena keluarkan duit bagi kepada dia untuk beli kitab ke, beli buku ke, beli jubah ke, beli pakaian ke, untuk belajar tentang agama, solat terutamanya. Orang kaya. Jika tidak ada juga, orang kaya tak ada juga di bawah ni, maka dibenarkan kita ambil duit orang kafir tetapi yang bermurah hati untuk bagi sedekah. Ambil lah. Dengan kata kamu nak masuk madrasah belajar agama, walaupun saya bukan Islam, tapi kamu ni perangai baik, saya tengok kamu ni aset penting pada masyarakat, kamu bukan kaki curi, bukan kaki makan batu, tak ni, kamu orang baik ni. Walaupun kamu aku bukan Islam, tapi aku suka kamu duduk di kampung Bau ni, aku pun boleh dapat rasa kenikmatan orang baik berada di Bau. Nah, ambil duit orang bukan Islam bagi, maka boleh dibenarkan. Tapi tu optionnya last. Lepas mak bapak tak dapat bagi, Baitul Mal tak dapat bagi, orang kaya kat kampung dia pun tidak ada, baru kita boleh ambil duit orang bukan Islam untuk pergi belajar agama. Sampai tahap macam tu wajibnya kita belajar agama. Sampai boleh ambil duit daripada orang non-Muslim, bukan Islam. Kalau selepas memberi amaran ia masih lagi degil untuk menunaikan solat, pukullah ia. Tidak lebih daripada 3 kali, kecuali ia masih berkeras lagi. Pukul tu pukul perlahan je. Nak rotan boleh, tapi rotan di bawah daripada pinggang. Jangan rotan kuasa badan ni, jangan. Rotan pun jangan macam ni, angkat macam ni je. Yang bergerak apa? Ni, pergelangan tangan bergerak.
Kita ni gerak. Begitulah hukuman bagi orang yang berzina. Orang berzina dalam Islam, dia kena sebab. Bagi orang yang ghairu muhsan, yang belum lagi berkahwin, kena 100 kali. Hukum macam mana? Macam ni, 100 kali. Mana sakit? Tujuan hukuman tu bukan untuk menyakitkan, untuk takdib, untuk mendidik. Tetapi hukuman tu kena dijalankan depan orang ramai, depan pasar bauk, kat orang bauk tu. Letak dia kat situ, okey, isytihar ni ada ni, seorang ni telah melakukan kesalahan, kita kena hukum dia dengan hukuman hudud, iaitu rotan sebab 100 kali. Dengan kata macam tu ya, pang 100 kali. Memang tak sakit, tapi semua orang tengok. Emosi tu lebih lagi. Itu yang menyakitkan. Tu tidak, itu kesalahan. Cara hukuman hudud macam tu je. Bahagian belakang, bawah punggung. Boleh dengan baju yang tebal sikit. Cuma tak boleh kena bahagian muka, tak dapat. Bahagian atas muka ni, badan tak boleh. Di belakang. Itu pun bila disabitkan kesalahan dengan 4 orang saksi, bukan senang. Walaupun susah macam tu pun ramai orang takut dengan hudud ni. Ramai orang takut dengan hukum Islam. Zalim lah. Kalau hukum penjara ataupun hukuman sempat yang penjara punya, tak zalim ke tu? Yang tu lagi teruk, meninggal kesan sampai seumur hidup. Dan Islam tak ada, tak sakit pun. Tapi jiwa tu bila kena sebab, dia tak akan lakukan selama-lamanya lagi. Dan untuk sabit kesalahan dia berzina tu bukan mudah, tuan-tuan. Susah. Kena 4 orang saksi. 4 orang ni tengok serentak. Saya, Azri, Abah Karim, Abah Jenal melihat orang yang berzina serentak. Kalau rumah tu ada satu lubang, lepas saya Abah Jenal, lepas Abah Jenal Abah Karim, tak boleh. Kena 4 mata serentak tengok. Skodeng tak aci. Walaupun dia tu betul-betul berzina, tetapi tidak ada proof ataupun evidence yang kuat 4 orang saksi, tak boleh sabit kesalahan berzina, melainkan dia membuat takrir, dia membuat pengakuan depan hakim, mengatakan depan qadi, betul, saya telah melakukan zina dengan si Pulanah binti Pulan. Barulah dia disabitkan kesalahan berzina. Tanya pula sang perempuan tadi, betul tak kamu berzina?